qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Di akhirat nanti Allah akan campakkan ke dalam neraka yang maha dahsyat azabnya. Allah tidak lupa apa yang kamu buat. Apa yang kita buat ini Allah tak lalai. Allah tak lupa. Semua ada dalam catatan Allah. Allah perintahkan dua special brand yang mencatat. Sama ada kita mahu atau tidak. Sama ada kita sedar atau tidak. Yang bernama rakib dan atid yang diletakkan di kiri kanan. Apa yang dicatatkan oleh rakib dan atid merupakan special brand dari Allah. Lantikan dari Allah yang diletakkan di kiri kanan kita. Semua persoalan hidup kita ditulis. Semua percakapan kita ditulis. Apa tindak tanduk kita ditulis. Sebesar buk kebaikan dia tulis. Sebesar buk kejahatan pun dia tulis. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa membuat kebaikan walau sebesar buk akan dilihat. Dan begitu juga barang siapa membuat kejahatan walau sebesar buk akan dilihat. Bukan saja kejahatan sebesar buk akan dilihat. Kalau sehabuk sekalipun kedurakan kita kepada Allah, kalau takdirnya Allah tidak maafkan, menjadi sebab terjun kita ke neraka. Hai, kalau sebesar habuk kita buat kejahatan kepada Allah, kalau takdirnya Allah tidak maafkan kita, boleh menjadi sebab terjun ke neraka yang amat dahsyat. Cuba kita fikirkan kalau kita membuat dosa sebesar penumbuh. Cuba kita fikirkan kalau kita mencetuskan kedurakan kepada Allah sebesar bola yang kita tendang setiap petang. Cuba kita fikir kalau kita mencetuskan kedurakan kepada Allah sebesar masjid, sebesar kampung kita ni. Kuala apa ni? Kuala Muda. Kalau sebesar sebarang perai, sebesar Pulau Pinang ni seluruhnya. Kalau sebesar negara Malaysia, kalau sebesar dunia, kita mencetuskan kemungkaran kepada Allah, bukan saja kita lihat, bukan saja menjadi sebab terjun ke neraka, boleh jadi kekal abadi dalam neraka. Sebab itulah para hadirin yang dirahmati sekalian, tak cuma saya mengingatkan diri saya ni. Dengan dosa jangan berani buat walau sebesar buk. Dengan dosa jangan berani buat walau sebesar buk. Dengan kemungkaran jangan berani buat walau sebesar buk. Dengan kedurhakan kepada Allah jangan berani buat walau sebesar buk. Walaupun sebesar buk, kalau Allah tak maafkan, menjadi sebab terjun ke neraka. Sebab itu kalau kita terjebak dengan kemungkaran, walaupun sebesar buk, jangan tunggu setahun memang bertaubat. Jangan tunggu 3 bulan, jangan tunggu sebulan, jangan tunggu seminggu, jangan tunggu lepas sembahyang. Masa itu juga kita duka cita. Masa itu juga kita bersedih. Masa itu juga kita mesti menangis, tanda kesal. Kalau mata belum mau menangis, tapi biarlah hati menangis. Kerana kita menyesal kepada Allah, sebab kita sudah terjebak dengan dosa walaupun sebesar buk. Saudara-saudari para hadirin yang sekalian, jadi yang dimasukkan kita nak menanam waktu hidup ini, arti nak beribadahlah, nak menegakkan fardu ain, nak menegakkan fardu kifayah, nak menegakkan sunat muakkad, nak menegakkan sunat ghairu muakkad, nak menegakkan perkara yang harus, kalau boleh kita jadikan ibadah. Kita cuba tempuh syarat yang 5 tadi. Kita nak tegakkan hablumullah, itu juga dikatakan menanam. Kita nak menegakkan ibadah hablum nas, itu juga dianggap menanam. Kita nak menegakkan akidah, kita nak menegakkan ibadah, kita nak menegakkan akhlak, kita nak menegakkan jamaah, kita nak menegakkan ukhuwah, kita nak menegakkan dakwah, kita nak menegakkan jihad, kita nak menegakkan amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, kita nak menegakkan masyarakat, kita nak menegakkan iktisad, kita nak menegakkan pendidikan Islam, kita nak menegakkan daulah Islamiyah, dan kita nak menegakkan alam Islam sejagat. Ini yang katakan menanam. Inilah perumahan kita di dunia, inilah benang kita di dunia, inilah padi kita yang kita nak tanam di dunia ni. Inilah sayur-sayur yang kita nak tanam di dunia ni. Inilah pokok-pokok yang kita nak tanam di dunia ni. Tetapi bukan sini kita makan buahnya di akhirat. Bukan sini kita memetiknya di akhirat. Bukan sini kita menikmati di akhirat. Di sini hanya menanam saja.
Kita menegakkan akidah, hasilnya dapat di akhirat. Kita menegakkan ibadah, hasilnya dapat di akhirat. Kita menegakkan jihad, hasilnya dapat di akhirat. Kita menegakkan hablum minallah, hasilnya dapat di akhirat. Kita menegakkan hablum minan nas, hasilnya di akhirat. Kita menegakkan fardhu ain, dapat hasilnya di akhirat. Kita menegakkan fardhu kifayah, hasilnya di akhirat. Kita menegakkan sunat muakkad, hasilnya di akhirat. Kita menegakkan sunat ghairu muakkad, hasilnya di akhirat. Kita menegakkan asalnya harus, tetapi kita dapat menempuh 5 syarat jadi ibadah pun hasilnya kita makan di akhirat. Jadi kalau orang tidak mau beribadah, kalau orang tidak menegakkan hablum minallah, kalau orang tidak menegakkan hablum minan nas, kalau orang itu tidak menegakkan fardhu ain, kalau orang itu tidak menegakkan fardhu kifayah, kalau orang itu tidak menegakkan sunat muakkad, kalau orang itu tidak menegakkan sunat ghairu muakkad, kalau orang itu tak menegakkan akidah, tak menegakkan ibadah, tak menegakkan jihad, tak menegakkan amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, tak menegakkan masyarakat, tak menegakkan akhlak, tak menegakkan ukhuwah, tak menegakkan dakwah, tak menegakkan masyarakat, tak menegakkan iktisad, tak menegakkan tarbiyah Islamiyah, tak menegakkan daulah Islamiyah dan tidak cuba nak mencetuskan suasana alam Islam, artinya mereka tidak beribadah. Mereka tak beribadah artinya mereka tak menanam. Orang tak menanam di dunia ini artinya tak menanamkan buah lah di akhirat. Orang tak makan buah di akhirat, tak mengetam di akhirat, orang yang mereka ataupun manusia-manusia akan jadi papa gedana. Kalau papa gedana di akhirat tak layak masuk syurga, yang layak masuk neraka. Jadi ini katakan ad-dunya mazharul akhirah itu menegakkan ibadah, menegakkan hablumillah, menegakkan hablum minan nas, menegakkan fardhu ain sampailah persoalan sunat. Menegakkan akidah sampailah alam syariat Islam. Itu yang katakan bertanam itu. Bercucuk tanam itu. So, saudara-saudari para hadirin yang dirahmati sekalian, saya dah katakan di dunia ini kita bercucuk tanam yang dimasukkan beribadah, makan buahnya di akhirat. Mengetam di akhirat, makan hasil di akhirat. Saya buat contoh macam kita menanam di dunia ini sesuatu yang berbentuk dunia yang kita dapat di dunia lagi. Kalau kita menanam padi, menanam sayur, menanam keladi, keledek, tanam pokok buah-buahan, waktu menanam tu macam mana? Waktu menanam tak sama dengan suasana waktu mengetam. Waktu menanam tak sama dengan waktu memetik. Waktu menanam tak sama waktu makan hasil. Waktu menanam, Masya Allah, muka kerut-kerut, payah nak senyum, nampak lesu ya, letih saya. Kenapa? Masa menanam akan berhadapan dengan lumpur, berhadapan dengan kekotoran, berhadapan dengan kesusahan, keletihan, kelesuan, kepenatan. Waktu menanam terpaksa menjaga musuh-musuhnya pula. Kalau bagi orang yang nak menanam, lebih-lebih lagi tanah tak ada, nak beli tak ada duit, nak minta dengan orang pun orang tak bagi. Tanah berharga zaman sekarang ni 1 hektar sampai beratus-ratus ribu. Bila dia nak menanam juga terpaksa buka hutan. Masa buka hutan nak menanam bagaimana? Gigit di semut, gigit di kerengga, gigit di ular, gigit di hadipan, kadang-kadang gigit di rimau. Kena mempap kayu, kena mempap pokok, kena mempap tak apa-apa benda yang ada atas pokok. Kena hujan, kena panas, kena petir. Berapa susah. Sebab itulah waktu menanam itu waktu susah, waktu menderita, waktu melarat, waktu sakit, waktu penat. Jarang orang mau menanam, jarang orang mau ke benang, jarang orang mau buka tanah, jarang orang mau buka hutan. Tosan nak buka hutan, dah sedia benang, tak orang berbenang. Dah sedia kebun, bukan orang tanam pokok rambutan, biarkan lalang naik. Bukan orang tanam padi, biarkan rumput panjang. Walaupun dah zaman sains dan teknologi, ada berdoza, ada daidong, ada